Okey, sambung balik. So, daripada sini, untuk mengira the amount of deflection that would result for a particular degree of unbalance, right, sekiranya tidak berlaku keseimbangan dalam mita, kita kena kira berapakah nilai arus yang mengalir di antaranya, which is sebelum ni kita ada di galvanometer, right? So, proses dia, apa yang berlaku sekarang ialah, this is the process that kita kena buat. First kali kita kena remove the galvanometer from the circuit bridge, So, kita boleh remove this one. Okay. Compute the open circuit voltage between terminals A, B, which is the Thevenin. This is the voltage kita nak. This is voltage Thevenin. And kita kena apply the voltage divider, So, ni tak perlu. Kita buat ni dulu. Okay, amount of current flow to the meter can be obtained by Thevenin equivalent circuit. So, selepas kita dapat nilai berapakah total VTH dan R equivalent Thevenin juga, sebab kita kena simplifykan benda ni. So, lepas tu kita boleh mendapatkan satu Thevenin equivalent circuit dan finally kita akan dapat nilai, iaitu nilai I yang lalu di sini kita panggil dia IG lah. This IG is arus yang mengalir ke galvanometer tersebut. So, kena ingat galvanometer still ada juga resistance, they call it RG. That one kita akan tengok dalam contoh. Okay, macam mana nak buat So, how to compute the open circuit voltage between terminals A, B dalam bentuk V Thevenin? So, kita ada dua cara. Sama ada kita nak lalu sini ataupun kita nak lalu sebelah sini. Benda yang sama sebab voltage ini sama dengan voltage yang atas, sama dengan voltage di bawah. Tak ada masalah. So, macam mana kita nak buat dia? Okay, nak buat, kita kena tahu, kita kena start buat dalam bentuk dia punya polarity lah. So, bagi saya mudah je. At the moment kita nampak ni sebagai positif, right? So, kita akan letak sini sebagai positif. Okay. So, kita ada positif. Di sini mesti negatif. Tak boleh positif-positif sebab dalam bentuk voltage. This one should be negative. And this one also should be negative. Okay. Ni kalau kita ambil bahagian atas ni lah. Tapi dalam contoh ini, dia ambil yang bawah kan. So, kita tengok yang bawah. So, kita buat ni balik semula. Tutup ni balik semula. Okay. So, kita tahu ini adalah positif. Kita letak positif Sebab daripada atas ni ialah positif sini. Sini adalah negatif. Sini negatif. Dan sini adalah positif di atas So, untuk AB kita kena juga letak sebagai plus minus. Sebab ini adalah terminal VTH kita. So, VTH ialah positif negatif. So, kita boleh buat satu pusingan lengkap. Dalam satu pusingan lengkap ni, keadaan dia sama dengan kosong. So, kena ingat kita tengok dia punya polarity sama atau tidak. Kalau kita tengok bateri, kalau just imagine bateri macam ini. Okay, ini ialah 1.5 volt tambah 1.5 volt sesiri sama dengan 3. So, dia mesti positif, negatif, positif, negatif. So, kita tengok macam mana sekarang. Inilah positif, negatif, positif, negatif. Negatif, positif. So, yang pertama ni dengan yang ini adalah campur. VTH. Okay. Sama dengan, tambah dengan VR4. Ini. Tetapi ini dalam bentuk yang lain Ini dalam bentuk V plus R3. So, ini tolak sebab dia punya negatif ke negatif kan. Negatif ke negatif. Nampaknya negatif ke negatif. Bukan negatif. So, dia akan jadi tolak lah. Tolak VR3 bersamaan dengan kosong. Okay. So, VTH finally akan jadi VR3 tolak dengan VR4. Okay, dapat jawapan ini. Okay. Untuk mendapatkan a voltage divider, untuk mendapatkan nilai voltage ini, kita akan buat kiraan iaitu dia menggunakan voltage sebab kita dapat nilai voltage ini. So, macam mana kita nak dapatkan voltage bahagian ini? Kita kena tahu ini adalah voltage divider So, R1, R2, R3 adalah secara sesiri. Okay, kita kena ambil bahagian ini dalam bentuk formula ini. So, untuk mendapatkan VR3, this is dia punya voltage divider. V adalah yang ini. Okay.
So R3 divided by total of this one, R3 divided by R1 plus R3, kita akan dapat nilai voltage R3 dekat sini. Same goes to VR4 kat sini. So sekiranya kita dah dapat nilai VTH sama VR3 tolak VR4, kita masukkan nilai pembahagi voltan ini, dan finally kita akan nampak this is the final persamaan lah untuk mendapatkan nilai voltan Thevenin. Okay, so this is the first step. Selepas kita dapatkan voltan Thevenin, equivalent circuit, sebab kita dapat voltan Thevenin, kita nak mudahkan akhirnya daripada bentuk ini kepada bentuk ini saja. So kita nak ada voltan Thevenin, this is VTH. So kita nak ada satu RTH, dan kita nak satu RG daripada galvanometer. Jadi macam ni, jadi mudah. Daripada susah macam ni, kita nak convert macam ni saja. Okay, so the VTH kita dah dapat. Okay, ini second, macam tadi kata OR, kata cakap, kalau kita tengok yang ni, bahagian bawah, macam OR yang atas ni, kita ingat macam balik semula kita akan buat benda ni, positif, ini negatif, ini negatif. So kita akan buat ini also positif, negatif. So tengok ini ialah secara sama, dan ini tak sama, so kita akan tolak lah. So ini plus ini tolak ini. Okay, sebab ini adalah positif ke positif. So maknanya ialah VTH, okay, tambah dengan VR1 tolak dengan VR2 sama dengan kosong. Kita kena buat sama dengan kosong sebab dalam VTH kita ada total mestilah kosong. So finally VTH adalah bersama dengan VR2 tolak dengan VR1. Sama benda yang sama. So apply balik di voltage divider tadi, macam ini ke sini, ini ke sini ya. Ini kita nak ambil ini R2 divide by R2 plus R4. Kita dapat balik voltage divider sini. So finally kita akan dapat VTH untuk bahagian atas ialah ini. VTH ini sama sahaja value dia dengan VTH yang kita kira tadi. Benda yang sama tetapi pada dua circuit yang berbeza. Okay, so kita dah dapat VTH. So selepas itu, selepas dapat VTH, apa yang kita perlu buat ialah kita kena buat RTH dia. Ingat tu, apa kita nak ialah kita dah ada VTH sekarang. Kita nak satu nilai resistor dipanggil equivalent to RTH, equivalent to resistor Thevenin, because kita nak kira arus yang mengalir senang je sebab dia cara bentuk sesiri. So ni ada RG ni ialah galvanometer So apa yang kita kena buat ialah amount of current flow from the meter can be obtained by Thevenin equivalent circuit. This is Thevenin equivalent circuit. Okay. So yang pertama sekali kita kena cari R Thevenin. Okay. So apa yang perlu kita buat ialah ini ialah cara-caranya. Daripada asal ini, setting all sources to 0 means that kita kena shortkan benda ini. Okay. Dan replace, which is voltage source are replaced by short circuit and current source by open circuit. So, current source ni galvanometer ni kan. So, kita bukakan dia. Ni buka. So, ni buka, ni tak ada. Daripada gambar rajah ini, kita boleh buat satu benda maksud kita boleh, ini kita ambilkan jadi di tengah-tengah. Jadikan di tengah, sama je, benda sama. Ni buang semua. Dan AB ni kita bawa keluar. Ni A, ni B. So jadilah dia dalam bentuk ini. So maksud kita akan nampak macam ini. Okay. Simplifykan lagi, dalam bentuk ini kita nampak dia dalam bentuk ini pula. Jadi kita boleh tahu daripada sini. So, R1 adalah selari dengan R3 dan R2 adalah selari dengan R4. Tetapi ni dengan ini adalah sesiri. So, kita kena simplifykan ini dulu dan kita simplifykan ini dulu dan kita finally kita dapat berapakah RTH untuk circuit tersebut. Okay, ingat tu sebab kenapa kita kira RG kat sini, sebab kita dah buka kan kat sini kita finding current sources by open circuit.
Okay. So, amount of current flow through the meter can be obtained by Thevenin equivalent circuit. So, saya dah ulang tadi, ialah kita dah dapat VTH tadi. So, kita kena cek RTH. So, RTH tadi, kita nampak ni dalam bentuk kiraan Ingat tu, kalau selari ialah bersama 1 per RJ. Ni remember this one? Sama dengan 1 per R1 tambah dengan 1 per R3. So, dapatkan RJ ni bermaksud kita kena buat kiraan ini So, finally, kalau kita buat this calculation balik semula, kita akan dapat nilai RTH bersama ini. Okay. So, dah ada VTH, dah ada RTH, this is your galvanometer. So, ingat tu, ini adalah dalam bentuk sesiri. So, maksudnya, untuk mendapatkan nilai arus ini, arus yang mengalir ke IG ini, which is the same one here, this is ITH, sama juga mengalir ke sini sebab dia satu node saja. Okay. So, kita kena campurkan nilai resistor TH ini dengan nilai resistor galvanometer. Okay, nampak ni. So, IG, V sama dengan IR. So, resistor sama dengan V over R sama dengan I. So, resistor ialah equivalent this one campur this one secara sesiri. So, nampak ni? Kita nampak ni R. Finally, dapat VTH over RTH tambah RG. So, this is the final value for your IG. Okay. Daripada gambar rajah macam ini, yang susah ini, kita simplifykan dia menggunakan voltage Thevenin dan R Thevenin concept dengan mendapatkan juga dia punya voltage divider, pembahagi voltan. Dan finally, kita akan dapat gambar rajah kita seperti ini saja dan mudah untuk kita membuat pengiraan. Okay, this is Thevenin equivalent circuit. Alright. So, dalam contoh ini, kita boleh kira. So, awak boleh kira semua macam contoh example ni. An unbalanced Whetstone bridge is given in figure. Unbalanced This is unbalanced means that ada current flow kat sini. So, ingat daripada sini, kita kena buat pengiraan macam mana nak simplifykan circuit ini dalam bentuk VTH. Dan kemudian kita dapatkan bentuk RTH. Dan kita kena ingat RTH untuk total circuit ni kena campur RG ni juga sebab V sama dengan IR. VTH sama dengan I RTH. Okay, tetapi kalau kita nak IG bukan? IG nanti berlaku sini. So, maknanya VTH ni bukan RTH, sorry ni tak boleh jadi RTH sebab so VTH sama dengan IR sebab R ni adalah gabungan RTH campur dengan RG secara sesiri selepas kita menukarkan dalam bentuk Thevenin. So, kita boleh kira macam ni dan kita akan dapat dalam jawapan ini berapakah nilai VTH kita. Dan kita akan dapat nilai berapa RTH kita. Dan finally kita akan dapat berapakah nilai IG kita. Okay. So remember that ini adalah dalam bentuk microampere. Ingat tak sensitivity adalah bersama dengan berapakah nilai bahagi dengan I. Ini deflection dia. Okay. Deflection dia dalam bentuk milimeter ke, dalam bentuk radian ke, dalam bentuk degree ke, it's up to you. Tapi dalam soalan ini tidak beritahu galvanometer ini berapa sensitivity. Dia tak beritahu. Means kita tak tahu sensitivity, kita tak boleh dapatkan nilai berapakah nilai pesongan deflection tersebut sebab galvanometer ini tidak diberi nilai sensitivity. Sekiranya diberi dan kita boleh tahu berapakah dia deflect. Nah, sekiranya ada arus yang mengalir. Okay. Alright. So, sekiranya very simple. The application very simple. Just untuk mengukur perbezaan berapakah nilai resistor yang ada di situ. So, biasanya application ni digunakan untuk mengukur maybe strain tekanan, torok tekanan, tapi menggunakan konsep ialah small changes in resistance are to be measured like in sensor application. So, sensor menggunakan konsep Whetstone bridge ni untuk mengira berapakah nilai value out daripada luar supaya dia boleh convert amount voltage lah. So, in transducer, Whetstone bridge convert a resistance change to voltage change. So, means that dengan menggunakan resistance tadi, dia boleh tukarkan dalam bentuk voltage lah. So, daripada voltage ni kita tahu berapakah nilai yang, contoh macam strain gauge, kita berapakah yang tekanan diberikan. Okay.
So combination of Wheatstone bridge with operational amplifier is used extensively in industries for various transistors and sensors. Most commonly for measuring the strain. Nampak ni, strain gauge are used whose electrical resistance varies proportionally with strain. So means that biasa ni saya akan tunjuk satu video macam mana penggunaan strain gauge ini dengan menggunakan konsep Wheatstone bridge. So saya harap korang akan tengok dalam YouTube tersebut. Right. Okay, so this is a strain gauge concept. Ni kita akan belajar dalam satu chapter bahagian sensor. Okay, so this is contoh macam mana kita nak gunakan strain gauge dalam Wheatstone bridge. So sekiranya ada perubahan di sini, so voltage di sini akan berubah dan kita tahu ada tekanan yang berlaku. Sekiranya tiada tekanan berlaku, bermaksud ialah tiada arus yang mengalir, so voltage adalah kosong dan arus juga tiada. Okay. Okay, so yang ini saya tak mau touch sebab dia terlalu complicated especially. Okay, tengok ini dulu, ulang balik kaji semula dan cuba buat tutorial balik semula untuk mendapatkan kefahaman yang lebih baik. Okay, terima kasih. Kita akan sambung lagi.